A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sama-sama kita berdoa mudah-mudahan segala apa yang akan kita pelajari di dalam pengajian kita ini pada malam Ahad, malam Isnin, mudah-mudahan dijadikan pengajian yang barakah, pengajian yang manfaat, pengajian yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang ini kalau kita lihat, kita sudah masuk pada tanggal 30 bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban sudah pun pergi, sudah pun akan meninggalkan kita, dan kita akan minta maaf pada tanggal 30 bulan Rajab. Maka kita akan masuk pada bulan Sya'ban, dan kita kalau dah masuk bulan Sya'ban berarti kita tinggal lagi berapa? Kita tinggal lagi 30 hari, 1 bulan lagi saja untuk sampai ke bulan Ramadan, ya. Maka sama-sama kita bermuhasabah diri kita, mengambil iktibar, ya, daripada bulan Rajab yang telah lalu. Sekarang masuk bulan Sya'ban, maka sama-samalah kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkatkan kita di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, sampaikanlah kita ke mana? Ke bulan apa? Ke bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang telah pun saya maklumkan, ataupun nanti insya-Allah pada penghujung pengajian tafsir, nanti insya-Allah saya akan kongsi maklumat dengan para jemaah semua, ya. Baik, mari sama-sama kita mulakan pengajian tafsir kita ini. Seperti mana kita selalu mula dengan pembacaan Ratib Al-Atas, maka mari sama-sama kita mula membaca Ratib Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Atas ataupun Ratib Al-Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والتف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف
يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم معلوم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ورزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم معلومين في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روحه الشيخ علي بن عبد الله بأراس وإلى روحه الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس وإلى روحه الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى أرواح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روحه الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روحه الحبيب أحمد بن حسن العطاس ثم إلى روحه الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين وعلى اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت عن دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika al-'azim al-karim sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه موالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini merupakan malam yang pertama daripada bulan Syaban, insya-Allah. Selesai kita daripada bulan Rajab yang telah lalu, ya. Selesai kita daripada bulan Sahibul Isra wal Mi'raj. Bulan yang memperingatkan kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masuk pada bulan Syaban. Apabila masuk pada bulan Syaban, pasti kita semua akan ingat akan satu malam yang penuh dengan barakah, iaitu malam separuh daripada bulan Syaban yang disebut dengan malam nisfu Syaban. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana biasanya, ya, selalu kalau hari-hari kebesaran Islam, saya selalu akan berkongsi maklumat berkenaan tentang hari tersebut, yang mana saya suka sekali mengikuti jejak langkah para aslafun salih, iaitu jejak langkah para guru-guru kita yang terdahulu. Mereka selalu akan memperingatkan dengan kita tentang kemuliaan-kemuliaan, fadilat-fadilat, keagungan-keagungan yang ada pada malam tersebut, ya, iaitu pada malam hari kebesaran agama Islam. Dan telah pun saya kongsi maklumat dengan para jemaah sekalian, salah satu hari kebesaran agama Islam iaitu pada tanggal malam 27 Rajab, ya, iaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masuk pada bulan Syaban, para jemaah sekalian, suka saya untuk kongsi pendapat dengan para jemaah sekalian tentang sebuah kitab yang disebut dengan kitab Kanzun Najah was Surur, ya. Kanzun Najah was Surur.
Artinya apa para jemaah sekalian? Kanzun najah, harta karun, kanzun najah yang berjaya, wasurur yang gembira. Ya, yang mana kitab ini disusun oleh Al-Alamah Al-Fadil Syekh Abdul Hamid, ya, Syekh Abdul Hamid, ataupun dijelaskan Syekh Abdul Hamid Qadas namanya, ya. Beliau merupakan salah seorang ulama yang besar di mana? Di Masjidil Haram. Dan beliau juga seorang seorang tabligh, iaitu yang mengajar di Masjidil Haram. Dan beliau juga merupakan seorang al-khatib. Apa arti al-khatib? Al-khatib, saya panjangkan tib sebab apa? Memang lepas huruf ta, al-khatib, alif lam al-kha, huruf kha, tib, ta ya ba, khatib, ya. Beliau iaitu apa? Al-khatib ni apa? Beliau boleh juga diartikan sebagai seorang khutbah, sebagai seorang seorang penceramah, ataupun orang yang memimpin solat Jumaat. Dia di mana? Di Masjidil Haram, ya. Maka, ya, kitab beliau ini sudah pun ada diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia kalau tidak silap saya, sikit lebih kurang samalah, ya, dengan bahasa kita, satu rumpun para jemaah sekalian, ya. Maka beliau memperjelaskan berkenaan tentang bulan Syaban ini, ya. Beliau memperjelaskan amalan-amalan yang dianjurkan di dalam bulan Syaban, ya. Ketahuilah sesungguhnya bulan Syaban yang mulia adalah termasuk bulan yang diagungkan. Berarti apa? Bulan Syaban ini bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala agungkan, muliakan. Bulan yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Bulan yang banyak sekali dengan berkah dan banyak sekali tentang keutamaan-keutamaannya. Keberuntungan besar bagi orang yang bertaubat dan taat di dalamnya. Berarti apa? Orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang tak melakukan ketaatan di dalam bulan Syaban, maka ia di dalam keberuntungan yang amat besar. Bulan pacuan untuk kebaikan, ya. Bulan pengabulan bagi yang bertaubat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalamnya, maka ia akan membawa, ya, kejayaan, kesuksesan, ya, dalam bahasa Indon ni, ya, iaitu kejayaan di dalam bulan Ramadan, ya. Maksudnya apa? Barang siapa yang sungguh-sungguh melakukan amalan-amalan ibadah, mempertingkatkan amal ibadahnya, bertaubat kepada Allah Ta'ala, penuhkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, berarti dia akan sukses, dia akan berjaya pada bulan Ramadan. Ya. Maka diperjelaskan bulan Syaban adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis yang mana hadisnya sama juga disebutkan pada bulan Rajab, iaitu Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, ya, Rajab itu bulan Allah, dan Sya'ban bulan aku, bulan Nabi SAW, dan Ramadan bulan umat aku. Tu dia para jemaah sekalian, ya. Jadi dengan adanya hadis ini diperjelaskan apa? Di bulan itu, pada bulan tersebut, iaitu juga bulan purnama menuruti perintah Rasulullah SAW untuk terbelah menjadi dua. Bulan untuk berselawat kepada Nabi SAW. Maka perbanyakkanlah selawat setiap waktu, khususnya di bulan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, memang kenapa dijelaskan bulan Syaban ini bulan Nabi SAW, iaitu kerana apa? Kerana di dalam bulan Syaban ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sepotong ayat Al-Quran di dalam surah Al-Ahzab, ya, di dalam surah Al-Ahzab yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa maksud dia para jemaah sekalian? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat semua sekali berselawat ke atas Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, selawatlah kamu semua, wasallimu, dan bersalamlah kamu semua.
sallu wa sallimu, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi, berselawatlah kamu semua ke atasnya, wa sallimu taslima, dan bersalamlah kamu semua ke atasnya, taslima, dengan sebenar-benar salam. Itu dia ayat yang menunjukkan Allah dan malaikat pun selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insya-Allah ya, Tuan Guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh selalu pada bulan-bulan kebesaran agama Islam, selalu nanti beliau akan memberikan ijazah-ijazah, wirid-wirid, amalan-amalan ya. Nanti insya-Allah kalau kita sudah dapat, nanti insya-Allah saya akan kongsi dengan para jemaah sekalian ya, apa yang Habib Umar nasihatkan. Kalau untuk bulan Syaban ini kita Habib Umar selalu kadang-kala akan memberikan amalan wirid. Nanti dapat tu amalan wirid ke ataupun selawat ke, nanti insya-Allah saya akan bagi bersama dengan para jemaah sekalian insya-Allah ya, insya-Allah. Maka perbanyakkanlah selawat setiap waktu, khususnya di bulan Nabi SAW, dan di malam yang mana diperjelaskan juga malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala menentukan panjang pendek ajal seseorang, mentakdirkan dekat atau jauh ajalnya. Ya, dan disebutkan juga di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan yang diriwayatkan daripada Atha bin Yasir, ya, Atha bin Yasir radhiyallahu an, bahawasanya apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka malaikat maut diperintahkan untuk menghapus daftar nama orang yang akan mati di bulan Sya'ban hingga Sya'ban yang akan datang. Dan sesungguhnya ada orang yang membuat kejahatan dan membuat penganiayaan, ataupun menikahi perempuan, ataupun menanam pokok padahal namanya telah dihapus dari daftar orang hidup menjadi orang mati, dan tidak ada amalan yang lebih utama setelah malam Lailatul Qadar daripada malam nisfu Sya'ban. Ya, ketahuilah sesungguhnya perintah Allah Ta'ala tidak akan dapat diganti dan dirubah setelah menyampaikannya kepada para malaikat. Lain lagi jika belum disampaikan, iaitu masih berada di Lauhul Mahfuz, maka Allah Subhanahu wa taala berwenang menghapus dan menetapkan yang ia kehendaki. Telah banyak hadis-hadis perorangan, perorangan yang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala di malam itu menentukan setiap ajal, perbuatan, rezeki hingga waktu yang telah ditentukan. Dan banyak hadis juga yang mengatakan penentuan ajal di malam itu. Hikmahnya adalah untuk memberikan apa? Memberikan semangat dan juga rasa takut, ya, dan juga rasa takut, sehingga orang-orang yang mukallaf, apa mukallaf? Orang-orang yang berakal, orang-orang yang baligh, ya, semangat berbuat kebaikan dan juga memberikan mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa penentuannya, menjaga dan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan bersungguh-sungguh dengan ketaatan mengharap untuk ditetapkan di dalam malam itu termasuk orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Demikian pula setelah lewat waktu penentuan itu, ia tetap merasa takut dan dicatatkan, dimasukkan ke dalam orang-orang yang mati di tahun itu, sehingga ia mempersiapkan dirinya untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerana orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya, part 1 daripada kelebihan-kelebihan bulan Sya'ban. Insya-Allah nanti hari Isnin besok kita akan sambung lagi part 2, ataupun mungkin kita tengok besok kalau ada waktu panjang, ya, kita akan sambung part 2. Kalau tak, nanti kita akan sambung pada hari yang lain berkenaan tentang kemuliaan bulan Sya'ban di dalam kitab Kanzun Najah Wassurur. Begitulah dia insya-Allah.
Baik para jemaah sekalian, mari kita buka kitab tafsir kita, kitab Pelita Al-Quran, ya. Kitab Pelita Al-Quran karangan almarhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri ataupun Ustaz Abdullah yang dikenali di negara kita Singapura ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selesai kita daripada ayat yang sebelumnya, iaitu pada ayat 198, ya. Top upkan air sejuk. Dan sekarang sampailah kita kepada ayat yang ke-199. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أفيضوا من حيث أفاد الناس ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Apa artinya para jemaah sekalian? Thumma, kemudian, afidu min haitsu afadhan nas, beredarlah kamu dari arah mana manusia itu beredar. Wastaghfirullah, dan minta ampunlah kamu semua kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-199. Apa maksudnya para jemaah sekalian? Berkata Al-Habib Abdullah almarhum memperjelaskan, menerusi ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para jemaah haji itu supaya beredar dari arah mana beredarnya manusia. Ya. Beredar macam mana para jemaah sekalian? Mau kita tahu beredar, kita kena tengok ayat sebelumnya. Ya, yang mana ya diperjelaskan, laisa alaikum junah, tidak ada dosa atas kamu, antabtaghu fadlan min rabbikum, mencari kurniaan dari Tuhan kamu, fa idza afadtum min arafat. Ini dia para jemaah sekalian, apabila kamu telah beredar daripada padang Arafah, berarti apa? Dah selesai wukuf dari padang Arafah, fadhkurullah, maka ingatlah Allah tatkala kamu berada di mana? Inda masy'aril haram, tatkala kamu berada di masy'aril haram ataupun disebut dengan Muzdalifah. Ya. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la fi la min ad-dhalin. Ya, dan sebutlah Allah, ingatlah kepada Allah kerana ia telah memberi kamu, ia telah memberi hidayah kepada kamu, padahal dahulunya kamu adalah daripada golongan orang-orang yang sesat. Berarti apa para jemaah sekalian? Allah perintahkan kepada kita, apabila telah jemaah haji dah masuk Arafah untuk wukuf di Arafah, selesai wukuf di Arafah, ya, pada tanggal 10 Zulhijjah terbenam matahari, mereka pun keluar dari Arafah ke mana? Ke Muzdalifah untuk mabit. Para jemaah sekalian, dah selesai di Muzdalifah ataupun Masy'aril Haram, ya, kerana mereka kutip batu untuk apa? Untuk melaksanakan lontaran di Jamrah Aqabah.
Ya, apa mereka buat? Dah beredar, di sinilah diperjelaskan. Tengok, menerusi ayat ini Allah memerintahkan kepada semua para manusia yang melaksanakan ibadah haji untuk supaya beredar dari arah mana beredarnya manusia. Berarti kalau kita keluar dari Arafah, keluar dari Muzdalifah, keluar semua, keluar. Apa maksud dia di sini? Para ahli tafsir telah mengemukakan beberapa riwayat dalam mentafsirkan ayat ini. Macam mana riwayat dia para jemaah sekalian? Ada riwayat yang memperjelaskan bahawasanya beredar atau bertolak yang dimaksudkan di sini ialah bertolak ke Arafah dari Muzdalifah. Ya, bertolak ke Arafah dari Muzdalifah, iaitu pada hari Arafah semua orang perlu pergi ke Arafah dan berada di sana selepas zuhur. Ini kerana ada kaum Quraisy tidak mau keluar dari tanah haram pada musim haji, dan Arafah adalah tanah halal bukan tanah haram. Tu dia para jemaah sekalian. Ustaz, katanya di Arafah tu ada masjid, nama dia Masjid Namirah, betul? Tapi boleh tak Ustaz kalau kita nak wukuf di Masjid An-Namirah tu? Boleh, tapi kena hati-hati. Kerana apa para jemaah sekalian? Sebahagian bangunan di dalam Masjid Amirah, sebahagian bangunan di dalam Masjid Namirah itu adalah termasuk di luar tanah halal, berarti masih di tanah haram. Ada yang masih sebahagian bangunan, ada yang masih di tanah haram. Jadi kalau kita nak kalau kita nak wukuf di Masjid Namirah, pastikan kita berada di tanah halal, bukan berada di tanah haram. Sebab wukuf Arafah berada di luar tanah haram. Kita mesti keluar daripada tanah haram. Kita mesti ke Arafah. Begitu dia para jemaah sekalian. Ya. Dengan itu ayat ini terkemudian dari segi susunannya, kerana ayat yang sebelumnya telah pun menerangkan bertolaknya jemaah balik dari Arafah ke Muzdalifah, iaitu pada ayat yang ke-198. Tafsir ini juga diperkuat dengan riwayat mengatakan bahawa kaum Quraisy dahulunya merasa tidak perlu pergi ke Arafah. Lalu Allah memerintahkan mereka membuat seperti yang telah dibuat oleh manusia ramai lain dengan perintah Allah Ta'ala. Ini satu tafsir. Lagi satu tafsir pula memperjelaskan apa? Iaitu beredar ataupun bertolak dari Muzdalifah ke Mina. Tu dia. Ya, ke Mina tu dia tempat kita nak melontar Jamrah Aqabah. Ada juga memperjelaskan nama tempat tu bukan Mina tapi Muna. Ya, wa ala kulli hal sama juga, baik dia Mina ke baik dia Muna ke, sama juga kita mesti pergi tempat situ untuk kita melontar Jamrah Aqabah pada hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Tu dia. Ya, dijelaskan juga tafsir yang pertama itulah yang kuat dari segi dalil riwayatnya, dan inilah pendapat kebanyakan ahli tafsir, oleh sebab para ahli tafsir yang mentafsirkan perkataan thumma mana ni Ustaz? Ni permulaan ayat yang 199 yang kita baca sekarang ni, thumma afidu, itu perkataan thumma. Ataupun dalam bahasa Melayu artinya kemudian. Itu bukan bermakna susunan amalan itu, tetapi bermakna dan. Di sini ada apa para jemaah sekalian yang boleh kita faham di sini? Di sini ada sedikit pendapat ahli tafsir. Ada yang menjelaskan thumma itu kemudian, ada yang menjelaskan thumma itu dan. Habis mana satu betul Ustaz? Kemudian ke dan? Dua-dua betul. Kenapa pula dua-dua boleh betul Ustaz? Sebab kita bukan ahli tafsir. Maksudnya apa? Kita bukan ulama tafsir. Jadi kalau sudah ada ulama yang meriwayatkan demikian, ikut sudah. Tak usah banyak bising buat jemaah sekalian. Ya, jangan cuba-cuba jadi ulama tafsir pula. Ya, setakat baru faham apa Fatihah, baru tahu qul huwallahu ahad, baru tahu qul a'udzu birabbil falaq, baru tahu qul a'udzu birabbin nas. Jangan try nak jadi ulama tafsir, tak payah. Ya, tak payah.
ikut apa yang telah disusunkan oleh para alim ulama yang ada dalam kitab, sudah alhamdulillah. Ya. Bermakna, ya, perkataan thumma itu bermakna dan, yang membawa sesuatu cerita baru. Dan perkataan an-nas, ya, an-nas, mana perkataan an-nas dalam ayat yang ke-199 ini? Tadi dijelaskan perkataan thumma afidu min haitsu afadan nas. Ini dia perkataan an-nas, yang artinya manusia, ya. Dalam ayat ini maksudnya apa? Maksudnya ialah Sayyiduna Khalil. Siapa Sayyiduna Khalil? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu dia para jemaah sekalian. Di samping itu ada pula pendapat bahawa yang dimaksudkan an-nas itu, iaitu manusia, yang dimaksudkan di sini adalah apa? Bukan Nabi Allah Ibrahim, tapi apa? Bukan manusia, tapi apa? Nabi Adam alaihi salam. Itu dia. Dengan alasan pembacaan Sa'id bin Jubair an-nasi, yang terlupa. Itu dia. Pada mulanya ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin Quraisy khasnya, kemudian pula ditujukan kepada sekalian kaum muslimin. Kenapa boleh berubah-berubah? Ya, pada awalnya para jemaah sekalian, manusia yang memeluk agama Islam tu tak banyak, sikit. Dan setelah itu, yang bila Allah Ta'ala turunkan syariat haji, tak banyak orang Islam yang mampu menunaikan haji pada zaman tersebut, pada zaman Nabi SAW. Tapi sekarang zaman sudah berkembang. Jadi zaman sudah berkembang. Orang Islam bukan hanya ada pada negeri Arab, tapi orang Islam berada pada apa? Di luar negeri Arab. Ada orang Islam di Asia Tenggara, seperti negeri kita Singapura, negeri jiran kita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Filipina, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar. Ini kan negeri Asia Tenggara. Kalau secara Asia besarnya, ada daripada negeri China, ada daripada negeri Korea, ada daripada negeri Afrika, ada banyak. Jadi orang Islam makin banyak. Kita tengok tiap-tiap tahun orang yang menunaikan ibadah haji makin sikit ke makin ramai? Woi, makin ramai. Dulu Masjidil Haram kecil, sekarang Masjidil Haram makin besar, makin ramai. Akhirnya apa? Perlu ada batas orang datang. Sebab pemerintah Arab, kerajaan Arab Saudi tak mampu nak menampung satu dunia kali datang, tak boleh. Sebab itu diadakan kota. Tu dia para jemaah sekalian. Memang betul kadang-kadang orang fikir, apa ni kota-kota? Ini kita mampu pergi, tapi terpaksa dibuat demikian para jemaah sekalian. Sebab apa? Agama Islam makin berkembang, makin berkembang. Masya Allah. Dulu jarang sekali kita dengar orang-orang Islam daripada apa? Daripada Korea, daripada mana-manalah negeri. Tapi sekarang Masya Allah, awak kalau ada peluang dapat datang ke Tanah Haram, dapat menunaikan ibadah haji, dapat menunaikan ibadah umrah, lihat umat manusia, umat Allah Subhanahu Wa Taala, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, berbilang bangsa dan berbilang kaum, dan tak ada perbezaan para jemaah sekalian. Boleh kita lihat semuanya tawaf dengan satu cara, mengelilingi Kaabah. Semuanya solat dengan apa? Mulakan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan semuanya solat selesai dengan apa? Salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok para jemaah sekalian, selesai daripada menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah, semua pergi Madinah. Semua bila sampai Madinah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa
indah dan betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala dan betapa luasnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam tafsiran ayat ini, perkataan An-Nas ada yang memperjelaskan kepada Nabi Ibrahim, ada jelaskan kepada Nabi Adam, ada jelaskan kepada apa? Asal makna An-Nas. Apa An-Nas? Manusia semua. Kalau dah manusia banyaklah para jemaah sekalian. Ya. Dan seterusnya para jemaah sekalian, bila sudah beredar daripada Arafah ke Muzdalifah, ataupun beredar dari lagi satu tafsir daripada Muzdalifah ke Mina, Allah Ta'ala jelaskan apa? Wastaghfirullah. Apa maksud wastaghfirullah? Dan minta ampunlah kamu kepada Allah. Tengok ayat yang sebelumnya, ayat yang 198 pun Allah Ta'ala ada juga jelaskan untuk minta ampun pada Allah Ta'ala selepas daripada Arafah ke Masjidil ke Masy'aril Haram. Allah Ta'ala jelaskan apa? Fa idza afattum min Arafat fadhkurullah indal Masy'aril Haram. Fadhkurullah, ingatlah kamu kepada Allah. Maksud ingat di sini apa? Ya, salah satu daripada ingat minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga apabila kita apa? Apabila kita apa? Selesai daripada Arafah, selesai daripada Muzdalifah dan kita nak menuju ke Mina, ingat pada Allah, wastaghfirullah, minta ampun pada Allah Ta'ala. Kenapa minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ya, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa para jemaah sekalian? Seterusnya Allah Ta'ala menyuruh kita meminta pengampunan kepada Allah di padang Arafah itu dari segala dosa dan kesalahan, termasuk kesalahan tidak mau berdiri di padang Arafah, iaitu berbalik kepada tafsir tadi, ya, tafsir yang memperjelaskan apa tentang orang Quraisy dan begitu. Dan juga lagi satu, Allah Ta'ala suruh kita minta ampun pada Allah Ta'ala apa pasal? Sebab waktu di Arafah, ya, waktu di Arafah, kita wukuf di Arafah, kita beribadah pada Allah Ta'ala, kita nangis pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga tatkala kita berada di Mina. Saya para jemaah sekalian, sewaktu dulu menunaikan ibadah haji dan sewaktu dulu saya bekerja bersama tuan guru kita, Ustaz Tengku Muhammad Fauzi di travel agentnya, saya sendiri bila sampai di Arafah dan sampai sekarang, bila saya teringat kembali berada di Arafah, berada di Muzdalifah, ya, dengan tempat tak begitu luas, kecil tempatnya, ya, toilet pun terbatas, barang makan pun terbatas, minuman pun terbatas. Kita tunggu kenderaan datang, kita tunggu bas kita datang untuk bawa kita daripada Arafah ke Muzdalifah. Lepas tu tunggu bas lagi daripada Muzdalifah ke Mina. Ya, tunggu kita para jemaah sekalian. Ibarat bagaimana? Ibarat saya sampai dapat merasakan agaknya lah, ya, ini kita tak tahu kalau kita telah dimatikan oleh Allah Ta'ala, dibangkitkan kembali dan kita berada di padang mahsyar. Agaknya macam ni, agaknya tak, kita ni semua tunggu dengan kita tak ada pakaian kita. Sebab pakaian kita ihram aja pakaian kita para jemaah sekalian, baik lelaki perempuan. Tak ada pakaian yang bagus-bagus ke apa, tak ada kesenangan, ya, kita nak baring, bantal tak ada, tilam tak ada, ya. Kita nak pergi toilet pun very limited, beratur lama tunggu. Nak minum air pun tak berani nak minum air banyak-banyak. Sebab apa? Nanti takut rasa nak terbuang. Bila rasa nak terbuang pula, nak terkucir pula, nak kena beratur. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, agak-agak lah. Lepas tu saya fikir juga, ya Allah, kalaulah jadi kesusahan di kawasan ini, macam mana nak dapat bantuan, ya? Ibaratnya apa? Padang mahsyar. Ya Allah, masing-masing memikirkan diri sendiri, nak berhadapan dengan Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala akan tanya pada kita, minta tanggungjawab apa yang telah kita laksanakan tatkala kita hidup, tatkala Allah Ta'ala hidupkan kita di dunia. Nak jawab apa dengan Allah Ta'ala?
Setelah itu pakaian kita inilah dia sehelai sepinggang, tak ada lagi apa-apa. Kalaulah terbuka, kalaulah kotor apa semua, habis kita. Tak ada pakaian lagi nak diganti. Allahu akbar, la ilaha illallah. Sebab itulah, ya, di antara ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala, Allah ada mengingatkan kepada kita. Apa dia Allah ingat kepada kita? وَمَنْ يُعَظِّمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ia termasuk dalam, ya, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, maka ia termasuk di dalam ketakwaan yang ditetapkan di dalam hati. وَمَا يُعَظِّمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan ada juga Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tersebut, la yanfa'u, tidak akan menjadi manfaat. Maksudnya apa? Dah tak dapat nak tolong kita. Mal, harta benda. Wala banun, anak penak. Family pun tak dapat tolong kita. Anak tak dapat tolong kita. Isteri tak dapat tolong kita. Orang tua tak dapat tolong kita. Illa, kecuali man, barang siapa atallah, datang kepada Allah. Ibarat tu lah dia, ya Allah sehelai sepinggang, ya Allah. Datang kepada Allah dengan apa? Biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu kita disuruh apa? Minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin, Allah Ta'ala jelaskan pada penghujung ayat itu, innallaha ghafurur rahim. Kita perlu yakin seyakin-yakinnya bahawasanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang bersifat apa? Bersifat ghafur, maha pengampun. Bersifat rahim, maha penyayang. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Maka yang boleh juga kita faham pada ayat ini, innallaha ghafurur rahim, berarti apa? Apa dia? Allah Ta'ala sayang kita. Dan dalam keadaan demikian, tak ada lagi bantuan yang boleh kita dapat, tak ada lagi perlindungan yang boleh kita dapat, tak ada lagi pertolongan yang boleh kita dapat. Kita nak berpayung, nak berteduh dengan siapa? Hanya teduhan daripada Allah, hanya pertolongan daripada Allah, hanya perlindungan daripada Allah. Yang bagaimana Allah Ta'ala mensifatkan Ghafurur Rahim. Ghafur yang maha pengampun, Rahim yang maha penyayang. Nah, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang ayat yang ke-199 dalam surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Selesailah kita daripada tafsir ayat yang ke-199 surah Al-Baqarah dalam kitab Pelita Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana tadi telah pun saya umumkan di dalam Facebook saya, dan juga saya umumkan di dalam Facebook organisation saya yang telah saya Facebook organisation yang saya pimpin, iaitu Majlis Rasulullah Singapura, yang bahawasanya sepanjang bulan Syaban ini insya-Allah saya akan membaca kitab Marhaban Ya Ramadan. Ya, ini kitab adalah kitab yang memperjelaskan tentang hukum hakam bab puasa menurut mazhab Imam Syafi'i, yang mana ia adalah merupakan karangan daripada seorang ulama besar di kota Madinah, Al-Madinatul Munawwarah, dan sampai sekarang ulama ni masih ada.
masih hidup para jemaah sekalian, iaitu salah satu daripada guru-guru kami, Sayyidul Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Dan juga Al-Habib Zain bin Sumit ada juga meletakkan beberapa keterangan-keterangan para alim ulama yang ada di dalam kitabnya ini, dan kitabnya ini telah ditulis, ya, kitabnya ini ditulis oleh salah seorang daripada murid Habib Zain sendiri, iaitu yang bernama As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini. Maka pengajian ini saya buka pada bulan Syaban para jemaah sekalian, ya. Malam ini dah malam pertama daripada bulan Syaban. Jadi sepanjang bulan Syaban, Sabtu Minggu pun saya insya-Allah akan mengajar. Saya minta doa dari para jemaah sekalian, doakan saya mudah-mudahan panjang umur, sihat wal afiat, saya dapat saya dapat memimpin kelas fikih ini, ya. Jadi ada di antara para jemaah yang tanya, Ustaz, jadualnya macam mana? Jadualnya macam gini para jemaah sekalian, ya. Jadualnya seperti ini. Setiap hari Isnin, ya, kalau hari Isnin seperti besok, ya, saya akan mula selepas maghrib. Ya, selepas maghrib, mungkin 7.30, mungkin 7.45 hingga masuk waktu isyak. Ya, senang cakap 8.30 lah para jemaah sekalian. Habis tu saya stop. Ya. Pada hari Selasa pula saya akan mulakan pengajian ni jam 9 malam sampai jam 10 malam. Kenapa tak lepas maghrib? Sebab lepas maghrib saya mengajar di Masjid Al-Abdul Razak kitab Riyadhus Salihin. Ya. Pada hari Rabu pula insya-Allah saya akan mengajar selepas maghrib. Selepas saya pimpin solat maghrib di Masjid Khalid, saya akan masuk ke bilik imam dan saya akan mulakan live streaming pengajian ini di bilik imam Masjid Khalid hingga masuk waktu azan isyak. Lepas tu saya stop. Ya. Hari Khamis pula insya-Allah kita akan teruskan pembacaan ratib al-Haddad, kita teruskan, ya. Pembacaan kitab nasihat agama kita teruskan. Lepas tu kita baca sikit kitab ini dan insya-Allah kalau ada waktu kita tutup dengan majlis selawat, iaitu majlis Maulid Nabi SAW. Kalau ada waktulah, ya. Pada hari Jumaat pula saya akan mulakan pengajian ini jam 8 malam hingga ke jam 9 malam para jemaah sekalian. Ya. Pada hari Sabtu dan hari Ahad saya akan mulakan pengajian ini pada jam 8 hingga jam 9 malam. Seperti sekarang ini kan hari Ahad kan, ya. Walaupun dah jam 9 tapi kita lebihkan sikitlah, dalam tempoh 15 minit setengah jam kita nak baca kitab ini, ya. Ada yang tanya, Ustaz, habis pengajian yang lain, kitab-kitab yang lain macam mana? Kitab-kitab yang lain terus, seperti hari Ahad malam Senin tafsir tetap kita baca. Habis baca tafsir kita baca kitab Marhaban Ya Ramadan, ya. Hari Selasa lepas pembacaan Riyadhus Salihin jam 9 saya mula. Begitulah dia para jemaah sekalian, ya. Saya tak akan stop kitab tu lepas tu saya buka kitab baru, tidak, ya. Kita tetap istiqamah. Kita nak baca kitab, kalau boleh kita baca kitab A to Z kasih habis. Kita tak mau loncat-loncat, baca ni sikit, baca ni sikit, baca ni sikit. No, tak boleh. Itu bukan adabnya seorang menuntut ilmu dan bukan adabnya seorang menyampaikan ilmu. Tak boleh para jemaah sekalian. Ya, di dalam kitab di dalam bab adab ada disebut di dalam kitab tasawuf, ya, di dalam kitab tasawuf, dan juga ada juga bab adab yang disebut di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah sekalian, mari kita mula pembacaan kitab ini, ya. Mari kita mula pembacaan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sesiapa nak kitab ini, nanti insya-Allah saya akan cuba tanyakan para jemaah sekalian, ya. Kalau boleh kita dapat kitab ini, sesiapa nak kitab ini, nanti insya-Allah saya akan cuba tanyakan nanti insya-Allah, ya. Seingat saya ni dulu saya beli dengan kawan saya dulu kitab ini.
Tak apa, nanti saya tanya. Sekiranya kalau ada para jemaah nak kitab Marhaban Ya Ramadan ni, nak kitab Marhaban Ya Ramadan ni, boleh para jemaah mungkin hubungi saya, ya, boleh WhatsApp saya di nombor handphone saya 84447405, ya, 84447405. Ataupun para jemaah boleh menghubungi saya melalui Facebook saya, iaitu nama saya sendiri, Hasan Saiful Rijal. Ataupun boleh hubungi Majlis Rasulullah Singapura, ya, Facebook Majlis Rasulullah Singapura. Nanti insya-Allah kita cuba untuk mendapatkan kitabnya nanti, insya-Allah, ya. Baik para jemaah sekalian, sebelum kita mulakan kitab ni, mari kita baca sedikit siapakah yang namanya Muhammad Amin Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Kita kena tahulah sedikit sebanyak para jemaah sekalian, ya, siapakah Muhammad Amin ini, ya. Baik para jemaah sekalian, nama penulis kitab ini, ya, yang salin kembali kitab ini, nama dia siapa? As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi. Ba'alawi itu daripada keluarga Bani Alawi, yang mana mereka daripada keturunan Al-Husaini. Al-Husaini itu apa? Iaitu keturunan Sayyidina Husain. Keturunan Sayyidina Husain, berarti ni cucu Rasulullah para jemaah sekalian, keturunan Rasulullah ni. Ya, beliau dilahirkan pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal, ya, kalau tahun Hijrah 1401 Hijrah, bersamaan dengan 16 Januari 1981. Muda lagi ni, masya-Allah, ya. Dan beliau dilahirkan di satu kawasan nama dia Jember. Jember ni mana para jemaah sekalian? Satu kawasan di wilayah Jawa Timur, negara Indonesia, ya. Dan diperjelaskan latar belakang dia bagaimana. Ayah beliau iaitu almarhum Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Umar Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim adalah murid kepada almarhum iaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, mudir Rubat Tarim di Hadramaut, di kota Tarim, ya, di kota Tarim. Dan nasab beliau macam mana para jemaah sekalian, keturunan beliau, ni disebutkan dengan lengkap. Jadi kita ambil berkat, kita baca nasab dia. Kita baca nasab dia para jemaah sekalian, ya. Siapa nama dia? Nasab silsilah beliau. Ya. Nama dia As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Salih bin Abdullah bin Abu Bakar bin Idrus bin Umar bin Abu Bakar bin Idrus bin Imam Al-Wali Al-Habib Hussein bin Imam Al-Qutub Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Imam Al-Qutub Abdurrahman As-Sagaf bin Imam Al-Qutub Maula Dawilah Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alawi Al-Ghuyur bin Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbat bin Ali Khali' Qasam bin Alawi bin Muhammad Sahibus Sawma'ah bin Alawi, orang yang pertama sekali yang bernama Alawi daripada keluarga Rasulullah, ya, keturunan Rasulullah, bin Ubaidillah bin Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Al-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Asy-Syahid Imam Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib dan binti dan juga yaitu Sayyidatina Fatimahuz Zahra binti Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Sayyid Muhammad Amin ni para jemaah sekalian, pengarang kitab ni, ini adalah zuriatnya Rasulullah. Daripada keluarga mana? Daripada keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim.
Ya, latar belakang pendidikan beliau dulu belajar dekat mana para jemaah sekalian? Beliau dulu belajar pendidikan awal sekali, beliau dapat didikan daripada ayahnya, iaitu Habib Idrus bin Abdullah bin Umar ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian beliau lanjutkan pendidikan beliau itu, sekolah beliau ke Pondok Pesantren Sedayu Gresik. Selepas itu beliau meneruskan pengajiannya di Pondok Pesantren Darun Nasihin yang didirikan oleh Al-Habib Muhammad bin Husin Ba'bud di daerah Malang, wilayah Jawa Timur para jemaah sekalian, di negara Indonesia. Akhirnya beliau pun melanjutkan pengajiannya di kota Al-Madinatul Munawwarah, yang mana tidak lain dan tidak bukan beliau belajar di satu tempat belajar yang bernama Rubat Al-Jufri. Rubat Al-Jufri yang dipimpin oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, dan juga dikenali dengan sebutan Habib Zain bin Sumit. Selama berapa tahun beliau belajar? Selama 16 tahun, daripada tahun 1420 Hijrah hingga 1436 Hijrah. Di antara guru-guru beliau para jemaah sekalian, iaitu yang pertama ayah beliau sendiri, iaitu Habib Idrus bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang kedua iaitu Habib Zain bin Sumit. Yang ketiga iaitu Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatri. Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatri ni pun salah satu daripada guru-guru saya juga para jemaah sekalian, Habib Zain bin Sumit ni juga salah satu daripada guru-guru saya. Tadi ayahnya Habib Muhammad bin Amin ni, iaitu Habib Idrus bin Abdullah, belajar dengan ayahnya Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatri, iaitu Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatri. Dan juga gurunya lagi siapa? Iaitu Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram dan Imam Masjidil Nabawi, yang disebut dengan Al-Muhaddith Al-Haramain Asy-Syarifain, iaitu As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dan beliau juga belajar dengan Mufti Tarim, iaitu abang kepada Habib Umar, iaitu Al-Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim, iaitu Mufti Kota Tarim yang sudah meninggal, Allah yarham, pada bulan Syawal dulu para jemaah sekalian, pada bulan Syawal. Ya, betul, bulan Syawal ke bulan Ramadan, begitulah dia meninggal para jemaah sekalian, Dan juga iaitu guru kami, iaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, iaitu Mudir Darul Mustafa, dan juga iaitu Al-Mufakkir Islami Ad-Doktor Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur Al-Adani. Dan juga gurunya siapa lagi? Syekh Safwan Adnan Daudi, di kota Madinah Munawwarah. Dan juga gurunya Syekh Muhammad Fa'al, iaitu seorang ulama di kota Madinah yang bermazhab dengan mazhab Maliki, iaitu. Dan lagi satu Syekh Zakaria Al-Bukhari Al-Ansari di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan lagi satu Al-Habib Taha bin Hasan As-Saggaf, Al-Habib Taha bin Hasan As-Saggaf di kota Al-Madinatul Munawwarah. Dan lagi satu gurunya Al-Habib Muhammad Rashad Al-Baiti yang berada di kota Jeddah, Dan lagi satu Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Shihab di kota Tarim Hadramut, Allah yarham. Ini pun sudah meninggal para jemaah sekalian, pun salah satu daripada guru-guru saya juga. Dan lagi satu Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatri yang berada di kota Jeddah. Dan lagi satu Al-Habib Husain bin Muhammad bin Hadi As-Saggaf yang berada di kota Jeddah. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama-nama sebahagian daripada guru-guru beliau. Dan banyak lagi para jemaah sekalian, karangan kitab-kitab beliau banyak lagi, Masya-Allah. Salah satu daripada dia ni kitab Marhaban Ya Ramadan, baik, begitulah dia sedikit sebanyak berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang sejarah pengarang kitab kita ini, sejarah pengarang kitab kita ini. Baik para jemaah yang dirahmati Allah,
Mari langsung kita masuk kepada bab yang pertama setelah yang mana tadi saya jelaskan bahawasanya kitab ini namanya Marhaban Ya Ramadan. Kenapa? Sebab dia membahas tentang apa? Tentang bab fikih, iaitu bab puasa. Baik, diperjelaskan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Definisi puasa, penjelasan puasa. Diperjelaskan, puasa dari segi bahasa adalah menahan diri dari segala perkara meskipun dari percakapan. Ya, puasa pada asal makna puasa dari segi bahasa menahan diri dari segala perkara meskipun dari segi percakapan, sebagaimana yang telah dicontohkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat yang ke-26. Allah taala berfirman, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar akan berpuasa, maka aku tidak akan berbicara dengan manusia seharian penuh. Ini makna puasa para jemaah sekalian. Ya, adapun menurut definisi syarak, iaitu menurut hukum syariat, ya, puasa tu bagaimana? Adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar iaitu waktu subuh hingga terbenam matahari iaitu waktu maghrib dengan niat yang tertentu. Itu makna puasa. Ya, itu makna puasa. Baik, diperjelaskan. Faedah yang pertama, waktu puasa Ramadan pada permulaan Islam. Macam mana dia? Ya, macam mana tu para jemaah sekalian? Pada permulaan Islam, seorang Muslim yang sedang berpuasa diperbolehkan untuk berbuka jika matahari telah terbenam iaitu maghrib, sampai dia solat isyak atau tertidur. Dan jika telah solat isyak atau tidur, maka tidak boleh setelah waktu tersebut untuk makan, minum atau hubungan badan antara suami isteri sampai terbenam matahari pada keesokan harinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, iaitu boleh makan, boleh minum atau berhubungan badan suami isteri dari mulai terbenam matahari iaitu waktu maghrib hingga terbit fajar iaitu waktu subuh, sebagaimana Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-187, Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian semua, ya, laylatas siyam pada malam puasa, ar-rafathu bercampur gaul, ila nisaikum dengan isteri-isteri kalian. Ini, ya, ini apa nama? Waktu puasa, ini adalah penjelasan waktu puasa pada awal permulaan agama Islam. Okey. Sekarang kita pergi kepada satu bab lagi pula yang diperjelaskan. Wajib, dalil wajibnya puasa di bulan Ramadan. Macam mana? Yang mana kita sedia maklum pada surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Ta'ala jelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya rasa kalau saya baca ayat ni, semua kita tahu, semua kita faham para jemaah sekalian. Sebab apa? Ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan hukum puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan, ditetapkan atas kamu semua untuk apa? Berpuasa. Kama, seperti mana, kutiba yang telah ditetapkan, yang telah diwajibkan, alal ladzina min qablikum, ke atas orang-orang sebelum kamu, iaitu umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa.
Maka boleh kita faham di sini para jemaah sekalian, bahawasanya ibadah puasa ini sudah pun disyariatkan oleh Allah Ta'ala ke atas umat-umat selain Nabi Muhammad SAW. Pun ada puasa juga. Ya, tapi umat Nabi SAW puasa dia special sikit para jemaah sekalian. Kenapa special? Sebab Nabi Muhammad itu sendiri special. Ya, kalau Nabi Muhammad itu sendiri special, berarti umat Nabi Muhammad pun special para jemaah sekalian. Ya, baik. Para ulama berkata, barang siapa yang mengingkari kewajipan bulan puasa, tengok, mengingkari berarti apa? Dia tak nak puasa. Dan dia mengetahui hukumnya, dia tahu hukumnya wajib ni puasa ni, maka dia dihukumi telah keluar daripada agama Islam. Alamak. Sebab apa? Dia ingkar. Kena faham ni. Garang betul ya. Apa? Habib Muhammad Amin ni terus garang. Tak, dia bukan masalah garang para jemaah sekalian. Ini hukum ketentuan Allah Taala. Allah kalau dah bilang wajib tapi awak buat main-main, berarti apa? Awak main-mainkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah engkau sikit-sikit sembahyang pagi, sembahyang tengah hari, sembahyang petang, sembahyang malam, sembahyang. Tak kaya pun kau tengok aku, tak sembahyang tapi duit banyak kaya. Ini haram para jemaah sekalian. Tak boleh buat macam gini. Ada ulama jelaskan apa? Orang kalau buat macam gini, dia boleh mati daripada apa? Dia boleh mati dalam keadaan apa? Mati di luar agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Berarti dia mati kafir para jemaah sekalian. Berapa ramai orang zaman sekarang buat senang aja. Lagi-lagi macam-macam fahaman-fahaman yang tak betul zaman sekarang para jemaah sekalian. Ada lagi memperjelaskan apa? Tak apalah kalau awak busy tak payahlah sembahyang, tak apa, qada aje. Mana ada cerita qada-qada ni para jemaah sekalian? Ustaz, saya belajar fikir ada apa qada? Memang betul ada qada, saya pun setuju. Tapi qada tu kita kena ingat apa? Bukan artinya kalau kita tak buat, kita tak melakukan ibadah tersebut, kalau kita qada dah close the case. No, tak ada close. Tetap kena jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis qada tu buat apa? Qada tu ingatkan kita supaya kita jangan punting, jangan kita ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang ingkar zaman sekarang. Allahu akbar, la ilaha illallah. Lagi main ambil ringan aja. Puasa je. Tak boleh puasa, gastrik. Sedap. Minta maaf lah para jemaah sekalian. Makan, minum, isap rokok di khalayak di depan apa? Di khalayak orang ramai. Apa ini? Kita orang Islam kena jaga, kena junjung hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh main-main. Tak boleh lah saya kalau bulan Ramadan nak puasa pasal kerja lah, panas lah. Awak kerja ke tak kerja ke, panas ke sejuk ke, wajib puasa. Mana cerita tak payah puasa? Suruh puasa tak nak, raya nak. Pasal 1 Syawal dapat makan. Ini apa cerita ni para jemaah sekalian? This is wrong, totally wrong para jemaah sekalian. Kita kena tahu ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dia. Dan jika tidak mengetahui hukum, kalau dia tak tahu hukum, ya, seperti apa? Dia baru masuk Islam ataupun dia tinggal di tempat yang jauh dari para alim ulama. Ya, dia tinggal tempat yang jauh daripada kawasan orang-orang alim. Tu dia. Maka ia tidak dihukumi terkeluar daripada agama Islam. Sebab dia tak tahu ini hukum puasa ni wajib, tapi dia tak tahu. Ya. Tapi pada khidmat saya pula para jemaah sekalian, betul lah sekarang ni, ya wallahu alam, apakah ada lagi kawasan-kawasan negeri-negeri, ya, yang mana negeri-negeri tersebut jauh daripada para alim ulama? Wallahu alam, saya tak dapat nak confirmkan. Dan lagi-lagi pula sekarang pun zaman teknologi canggih, internet, awak picit apa saja, semua keluar macam-macam boleh keluar, ya, baik yang baik ke baik yang tak baik, semua keluar para jemaah sekalian. Begitulah dia, ya. Baik. Puasa di bulan Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila? Pada tahun yang kedua daripada tahun Hijrah, dalam bulan Sya'ban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sewaktu hidupnya Rasulullah SAW, Rasulullah telah melakukan puasa di bulan Ramadan sebanyak berapa kali? Sebanyak 9 kali. Dan Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Ni
sejarah puasa para jemaah sekalian, ya. Baik. Kenapa pula dinamakan Ramadan? Diperjelaskan. Terdapat perbezaan pendapat antara sahabat-sahabat Nabi SAW mengenai sebab dinamakan bulan Ramadan dengan Ramadan. Menurut satu, ya, pendapat yang pertama daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, memperjelaskan kerana amalan di bulan Ramadan dapat membakar dosa. Berarti apa? Amal ibadah kita di bulan Ramadan dapat menghapuskan dosa-dosa kita di luar bulan Ramadan. Tu dia. Ni satu. Lagi satu pendapat daripada apa? Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum memperjelaskan kerana berasal daripada lafaz Rama yang artinya adalah panas, yang mana ketika orang-orang Arab akan meletakkan nama pada bulan ini bertepatan dengan musim panas. Sebab itulah dinamakan Ramadan. Dia, ya. Baik. Faedah yang kedua pula, puasa Ramadan adalah permulaan Islam. Ya. Bagaimana puasa Ramadan pada permulaan Islam? Pada permulaan agama Islam, seorang Muslim, orang Islam yang memiliki kemampuan untuk melakukan puasa, dia boleh memilih antara melakukan puasa Ramadan atau tidak berpuasa. Akan tetapi wajib membayar fidyah setiap hari, ya, seukuran 1 mud, iaitu lebih kurang 750 gram hingga 850 gram dari makanan asasi, iaitu makanan pokok, makanan apa makanan pokok, kira barang makan yang important sekali, penting di dalam kawasan tersebut, ya. Dan makanan tersebut apa? Dibagikan, disedekahkan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Penjelasan ini ada disebut di dalam Al-Quran, ya, pun dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-184. Allah Ta'ala jelaskan apa? Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Itu dia. Ya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, iaitu dia jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang fakir miskin. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan lagi kewajipan puasa Ramadan kecuali bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh untuk tidak berpuasa sebagaimana firman Allah Taala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Apa artinya? Barang siapa di antara kamu hadir di bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Tu dia para jemaah sekalian. Ya. Baik, faedah yang ketiga pula. Faedah yang ketiga pula para jemaah sekalian. Apa dia? Puasa terbagi menjadi 3 tingkatan. Ni dia. Ini dengar ni para jemaah sekalian, ya. Menjelaskan. Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala berkata, puasa terbagi kepada 3 tingkat. Bahagian yang pertama adalah peringkat awam. Ya, peringkat awam, peringkat paling bawah sekali. Iaitu dengan menjauhi segala perkara yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum dan apa-apa saja perkara yang boleh batalkan puasa. Ini peringkat orang awam. Ya. Peringkat orang khusus pula, ya, yang disebut juga dengan peringkat orang khas, khusus. Bagaimana? Ini adalah peringkat apa? Peringkat menengah, ya, iaitu tingkatan orang-orang apa? Orang-orang soleh. Orang-orang soleh ni apa? Ya, orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang, senang cakap, orang-orang apa? Orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Iaitu mereka di samping menjaga menjaga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa mereka, mereka juga menjaga diri dari segala kemaksiatan.
Tu dia ya. Mungkin dia jaga mata dia, dia jaga telinga dia, dia jaga mulut dia, dia jaga tangan dia, dia jaga kaki dia, dia jaga hati dia. Tu dia para jemaah sekalian ya. Perkara yang ketiga pula, tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang tinggi dijelaskan ya, iaitu tingkatan yang khawasil ataupun khususnya khusus. Ini kira tingkatan first grade lah para jemaah sekalian. Ya, paling tinggi, iaitu tingkatan bagaimana? Puasanya para nabi dan puasanya para aulia, iaitu orang-orang wali-wali Allah. Bagaimana mereka menjauhkan diri dari segala-galanya selain mereka dekatkan diri mereka dengan Allah Ta'ala. Dia tak hiraukan. Maksudnya apa? Kalau peringkat biasa ya, peringkat orang-orang awam, mereka kalau puasa, dia jaga diri dia daripada perkara-perkara yang batal ya. Jadi senang cakap para jemaah sekalian, peringkatnya puasa para nabi dan para rasul ni, bila mereka waktu buka, mereka tak perlukan makanan yang mewah. Setakat buka dengan ala kadarnya saja cukuplah. Ini puasa-puasa mereka. Agaknya kita masuk yang mana satu baju sekalian? Number 3 memang tak masuk lah Ustaz ya. Yang paling tinggi tu tak masuk lah Ustaz. Ya. And then number 2 masuk tak? Number 2 habis number 1 masuk tak? Ayo, la ilaha illallah. Ini kena bau apa ni? Wah, ni bau orang masak asam pedas ni. Alamak sedapnya asam pedas. Lepas tu buka icebox nampak, alamak, ini ada watermelon ni ambil ni watermelon ni, masuk dekat dalam blender ni, kita taruh ice cube, kita juice dia, lepas tu minum. Alamak, ni mesti sedap, sejuk-sejuk ni. Para jemaah sekalian, aduh, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Macam agaknya para jemaah sekalian ya. Gitulah dia. Baik. Jam pun dah menunjukkan 9.30 para jemaah sekalian ya. Kita dah lebih kurang 1 jam setengah. Jadi tak apalah ya. Saya rasa pada permulaan hari ini kita mulakan pengajian kitab Marhaban ya Ramadan ni, kita sampai di sini dululah para jemaah sekalian ya. Nanti insya-Allah kita akan sambung besok nanti insya-Allah. Besok jangan lupa para jemaah sekalian, insya-Allah besok saya akan mula jam 8 insya-Allah ya. Besok saya akan mula jam 8. Besok jam 8 ke kita mula? Tak, minta maaf. Besok kita mula jam 7.30 ya. Paling-paling pun kalau saya lambat pun mungkin 7.45 lah para jemaah sekalian ya. 7.45 lah insya-Allah ya. Gitulah insya-Allah besok ya. Baik para jemaah sekalian, saya rasa saya cukupkan sampai di sinilah pengajian kita pada hari ini ya. InsyaAllah kita jumpa besok malam nanti insyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Anna Allah ya'fu anna wa an walidina wa an auladina wa an masyayikhina wa an muallimina wa an ahli al-huquqi alayna wa an jami'il muslimin. وأن الله يرزقنا الفتوح والبنوء والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يأتادون الرواها والقراءة في هذا المكان الشريف وتوفاهم الموت وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسن وعلى من وأصلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.